Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Membina takwa melalui modul Ramadan. Tajuk tazkirah kita kali ini. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Quran berkaitan dengan natijah Ramadan dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan umat-umat yang terdahulu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jelas sekali dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa natijah kepada Ramadan adalah takwa. Maknanya sepanjang bulan Ramadan hasil yang akan diperolehi ialah akan lahir segolongan manusia yang mendapat anugerah takwa daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia takwa? Takwa dihuraikan oleh para ulama sebagai melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Maknanya seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang memiliki kualiti diri yang paling tinggi dalam kehidupan seorang manusia. Kenapa? Sebab dia dengan rela hati dengan rasa rela hati mereka menerima segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan seikhlas mungkin, dan dia juga rela hati untuk menerima, untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila begitu keadaannya, orang yang seperti ini adalah seorang yang menerima apa juga titah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kualiti yang akan dihasilkan daripada madrasah Ramadan. Apabila disebut tentang madrasah Ramadan, pastilah di sana ada kurikulumnya, di sana ada modulnya, di sana ada outline-nya. Maka di sepanjang bulan Ramadan Allah Ta'ala hadiahkan kepada kita suatu modul yang amat luar biasa untuk menatijahkan insan-insan saleh lagi bertakwa. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara modul yang dibekalkan oleh Allah Ta'ala di sepanjang bulan Ramadan adalah yang pertama, modul berkaitan tentang kesihatan fizikal. Sebagaimana kita sedia maklum, di sepanjang bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa pada siang hari. Apakah kesan puasa kepada kesihatan seorang manusia, kepada fizikal manusia? Pertamanya, puasa akan menyebabkan kita menjadi sihat. So, bagaimana puasa boleh menjadi sihat? Sebab dengan puasa kita boleh menurunkan paras gula yang ada dalam badan. Dengan puasa kita boleh menurunkan tekanan darah dalam badan. Dengan puasa kita boleh menurunkan berat badan, dan ini yang sering berlaku. Kita lihat pakaian kita di sebelum Ramadan sempit, tapi bila mana selesai Ramadan, seluar kita pun dah jadi longgar. Menunjukkan berlakunya penurunan berat badan yang ketara apabila kita berpuasa di sepanjang bulan Ramadan. Difahamkan juga dengan puasa boleh menurunkan kadar kolesterol jahat yang ada pada tubuh kita. Jadi bila mana perkara ini semua berlaku sepanjang dalam proses Ramadan ini tuan-tuan, maka pastilah tubuh kita akan menjadi lebih sihat pada 1 Syawal. Apatah lagi apabila kita berpuasa, bermakna kita memberikan kerehatan kepada perut kita, letih memproses makanan ataupun menghadamkan makanan yang kita makan selama sehari.
Ada yang makan 6 kali sehari, ada yang makan 3 kali sehari, ada yang makan lebih daripada 6 kali, 10 kali dan sebagainya. Jadi pastilah perut kita penat memproses makanan tadi, tetapi di sepanjang bulan Ramadan ia dapat direhatkan dengan kita berpuasa. Jadi perut kita rehat, usus perut kita rehat, dan organ-organ kita juga yang lain dapat berehat seketika di sepanjang bulan Ramadan, dan mudah-mudahan apa yang disebut sumu tasihah itu benar-benar dapat direalisasikan. Puasalah, nescaya kita akan jadi sihat. Modul yang kedua yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan ialah kestabilan emosi. Modul yang berkaitan tentang pembangunan emosi. Emosi ini penting. Banyak penyakit yang dikenal pasti di atas muka bumi ini disebabkan oleh stres. Disebabkan oleh stres. Penyakit darah tinggi daripada stres, diabetik daripada stres, jantung daripada stres. Banyak lagi penyakit-penyakit lain yang berpunca daripada stres. So, dalam Ramadan yang dihadiahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, maka di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjanjikan kepada kita suatu perkara yang amat luar biasa, iaitu yang disebut sebagai sakinah. Apabila kita berpuasa di bulan Ramadan, kita akan mendapat ketenangan, natijah daripada Ramadan. Melalui apa? Pertamanya, dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita untuk ada rasa belas kasihan, untuk ada rasa ihsan kepada sesama manusia, kepada sesama bersama dengan manusia, bersama dengan alam, bersama dengan haiwan, bersama dengan tumbuh-tumbuhan. So rasa ihsan ini tuan-tuan, apabila kita melihat fuqara wal masakin, kita dapat menjiwai, kita dapat menyelami bagaimana mereka merasa susah dengan lapar dan dahaga. Sedangkan kita yang berpuasa juga lapar dan dahaga. Maka oleh yang demikian, orang kaya akan menyayangi yang miskin dan orang miskin akan menghormati yang kaya. Kenapa? Sebab yang kaya menghulurkan bantuan kepada si miskin, dan pastilah si miskin tadi akan menghormati si kaya. Ini merupakan suatu hubung jalin yang terbina amat rapat di sepanjang bulan Ramadan. Begitu juga dalam bulan Ramadan disebut oleh Nabi SAW, bulan Ramadan ini bulan kesabaran. Kita diminta untuk bersabar. Sabar apa? Sabar melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sabar untuk berpuasa, kita sabar untuk solat, kita sabar untuk membaca Al-Quran secara tartil, kita bersabar untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dilarang makan, kita dilarang minum, kita dilarang bersama dengan isteri kita di sepanjang siang hari di bulan Ramadan, dan perintah-perintah ini kita tekuni dengan rasa sabar. Kita reda, kita akur dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila begitu keadaannya, maka terbinalah rasa sabar, rasa tenang dalam hati. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang begitu digalakkan di sepanjang bulan Ramadan. Sedangkan antara kesan daripada ibadah, kesan daripada zikir, kesan daripada tilawatul Quran adalah ketenangan. Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan kamu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati kamu akan menjadi tenang. So ketenangan itu dihadiahkan, dijanjikan dalam bulan Ramadan. Kenapa dalam bulan Ramadan kita banyak solat? Kalaupun biasanya kita solat fardu 5 kali sehari, dalam bulan Ramadan kita sulami dengan solat tarawih 20 rakaat. Masya Allah. Kalaupun kita tak sembahyang tarawih 20 rakaat, 8 rakaat pun sudah banyak. Jadi maksudnya tuan-tuan, solat kita akan lebih banyak di bulan Ramadan berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Maka oleh yang demikian, solat yang kita dirikan, tilawatul Quran yang kita lafazkan, yang kita ungkapkan, yang kita bacakan, ibadah puasa yang kita laksanakan, semuanya ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan apabila kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati-hati kita akan menjadi tenang. Itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So bila mana hati kita tenang, emosi kita stabil. So bila mana emosi kita stabil, maka pastilah di situ mendatangkan manfaat yang begitu banyak kepada kita sebagai seorang manusia.
Bila mana emosi kita sihat, maka fizikal kita juga akan jadi sihat. Yang ketiga, modul yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita di sepanjang bulan Ramadan ialah modul untuk membersihkan harta kita. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala rezekikan kepada kita harta kekayaan. So di sepanjang bulan Ramadan, bagaimana kita nak bersihkan hati kita daripada perkara-perkara yang haram? Pertama, Allah Ta'ala wajibkan kita membayar zakat fitrah di sepanjang bulan Ramadan. Sekali saja kita membayar zakat fitrah. Setiap seorang mesti membayar zakat fitrah. Ini merupakan kewajipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Bila mana kita berpuasa dan kita berzakat, maka sempurnalah puasa kita, insya-Allah. Yang keduanya, di sepanjang bulan Ramadan kita digalakkan untuk bersedekah. Dan sedekah ini merupakan suatu ibadat, suatu amalan yang boleh menyuburkan harta. Apabila kita menyumbang 10 sen, maka akan digandakan 100 kali ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti banyak habuan yang kita akan dapat daripada sedekah yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Apatah lagi dalam bulan Ramadan disebut juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan yang dimurahkan rezeki. Kita lihat bagaimana bazar-bazar Ramadan di seluruh negara. Apa yang kita dapat saksikan di sepanjang bulan Ramadan, bila mana kita tidak berada pada suasana pandemik ini, bazar-bazar Ramadan masya-Allah tumbuh seperti cendawan. Dan di kali itu kita dapat lihat bagaimana para peniaga dapat mengaut keuntungan yang tinggi di sepanjang bulan Ramadan sebab kuasa beli yang tinggi yang ada di sepanjang bulan Ramadan. Puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat ramai orang berniaga di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan ini semua rangkuman 3 aktiviti yang saya nyatakan tadi, zakat, sedekah dan banyak berniaga di sepanjang bulan Ramadan. Semuanya ini berkaitan tentang harta. Maka di sepanjang bulan Ramadan, walaupun kita digalakkan untuk bersedekah, walaupun kita diminta untuk membayar zakat, tetapi Allah Ta'ala tidak pernah menjanjikan kemiskinan bagi orang yang bersedekah dan orang yang membayar zakat. Sehingga kan bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan di mana Allah Ta'ala murahkan rezeki orang-orang yang beriman di sepanjang bulan Ramadan. Alhamdulillah. Seterusnya, modul yang keempat adalah modul memperkukuhkan sistem sosial dalam masyarakat. Apa yang menarik dalam bulan Ramadan, kita disunatkan untuk solat tarawih secara berjamaah. Di sinilah kita dapat bertemu dengan rakan-rakan, bertemu dengan saudara mara, bertemu dengan jiran tetangga di sepanjang bulan Ramadan dengan jumlah kekerapan yang tinggi. Bayangkan kalau kita sembahyang 20 rakaat solat tarawih, maka kita dapat bersama-sama dengan jiran tetangga kita selama lebih kurang 1 hingga 2 jam. Kita solat tarawih, dan di situlah kita dapat bertanya khabar, kita dapat bertukar-tukar maklumat, bertukar-tukar pandangan, dan ini semua sebenarnya memperkukuhkan hubungan silaturahim sesama kita. Begitu juga dalam bulan Ramadan, kita digalakkan untuk menjamu orang berbuka puasa. Hubungan sesama manusia tadi akan semakin akrab, iaitu bagaimana apabila si kaya membantu si miskin. Apabila si kaya membantu si miskin, maka oleh yang demikian, apa yang si kaya makan, maka si miskin pun dapat makan. Maka ini merupakan suatu jalinan yang terbina di sepanjang bulan Ramadan, dan ia amat istimewa kerana ia berlaku dalam suasana yang di mana penerima itu benar-benar memerlukan, benar-benar mengharapkan. Tiba-tiba datang rezeki daripada si kaya. Dan ini semua adalah suatu kaedah yang diajar oleh Rasulullah SAW untuk memperkukuhkan hubungan silaturahim sesama manusia. Dan dalam sektor pekerjaan juga, di mana Nabi SAW ada memberikan peringatan kepada para majikan, man khaffafa an mamluki, sesiapa yang memberikan keringanan kepada pekerja-pekerjanya di sepanjang bulan Ramadan, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan, Allah Taala akan mengampunkan dosa-dosanya, dan Allah Taala akan Allah Taala akan mengampunkan dosa-dosanya yang terdahulu, dan Allah Ta'ala akan bebaskan dia daripada api neraka. Masya Allah, ia merupakan suatu janji yang amat luar biasa kepada orang yang dapat meringankan beban pekerja-pekerjanya di sepanjang bulan Ramadan. Sebab itulah amalan dalam masyarakat kita, biasanya dalam bulan Ramadan ni kita akan pulang awal. Untuk apa? Bukan untuk kita bermalas-malas, tidak.
Tetapi kita nak beruang supaya para pekerja kita ada masa untuk berehat dan mereka dapat menyediakan juadah dengan tenang dan mereka dapat melaksanakan salat tarawih pada malam hari, ataupun dapat bertadarus Al-Quran. Kita majikan akan dapat merasakan. Sebab apa? Sebab dengan kita bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa di sepanjang bulan Ramadan ini, maka apa yang akan lahir ialah pekerja-pekerja yang bertakwa. Dan pekerja-pekerja yang bertakwa ini adalah aset bagi sebuah bagi sebuah industri. Dan seterusnya kita juga dapat melihat modul yang Allah Ta'ala aturkan di sepanjang bulan Ramadan ini membersihkan jiwa-jiwa kita. Modul berkaitan tentang kerohanian. Pastilah kita dapat lihat bagaimana terdapat begitu banyak fadilat-fadilat dalam bulan Ramadan yang memotivasikan kita untuk beramal ibadat. Dan kesan daripada ibadat adalah membersihkan dosa-dosa, membersihkan hati kita. Contohnya, bila mana kita buat benda yang sunat akan dapat ganjaran wajib. Apabila kita buat benda wajib, akan digandakan dengan 70 kali ganda. Dalam bulan Ramadan juga dijanjikan dengan malam Lailatul Qadar. Dan dalam bulan Ramadan ini juga Allah Subhanahu Wa Taala mengesyorkan kepada kita melalui baginda Rasulullah 4 perkara. Yang mana 2 perkara Allah Ta'ala suka dan 2 perkara kita suka. Apa yang kita suka? Allah Ta'ala sebut benda yang kita suka adalah pertamanya mohon kepada Allah Ta'ala syurga. Jangan segan-segan minta dengan Allah Ta'ala untuk masuk syurga. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah. Kita mohon syurga daripada Allah Ta'ala. Yang kedua, yang kita suka adalah bebas daripada api neraka. Kita langsung tak masuk dalam api neraka. Ini pastilah berita yang akan mengembirakan kita. So bila begitu keadaannya tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pastilah kita akan terdorong, termotivasi untuk melaksanakan benda-benda kebaikan, akan terdorong kepada kita untuk melakukan ibadah sebanyak mungkin di sepanjang bulan Ramadan. Dan seterusnya 2 perkara yang Allah Ta'ala suka di sepanjang bulan Ramadan yang kita diminta untuk memperbanyakkan. Yang pertama adalah melafazkan istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala di atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan yang keduanya melafazkan kalimah La ilaha illallah. Mereka yang melafazkan kalimah La ilaha illallah yang begitu banyak dalam bulan Ramadan ini akan diganjari dengan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang dinyatakan oleh Nabi SAW dalam suatu kesimpulan berkaitan tentang Ramadan. Man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesiapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan, nescaya Allah telah ampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Sesiapa yang sembahyang malam dalam bulan Ramadan, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Oleh demikian, hargailah hadiah Ramadan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaatnya di dunia dan di hari akhirat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka